الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل وبطاعته لعلكم تفلحون. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المؤمنين rahimani wa rahimakumullah. Malah sama-sama kita bertakwa dan takut pada Allah Subhanahu wa taala. Dan arti kata kita yakin kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan kita membawa segala amalan kita berjumpa dengannya, maka di hari itulah Allah akan menentukan kita dari kalangan ahli syurga dan ahli neraka. Ma'asyaral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Untuk tengah hari Jumaat ini, saya ingin mengingatkan diri saya dan ikhwah sidang Jumaat yang dikasihi sekalian dengan satu surah yang kita sering membaca, mengkaji dan beramal dengan dia. Itu surah yang sangat pendek dalam Al-Quranul Karim, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bil sabr." Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan masa, demi masa sesungguhnya manusia dalam kerugian. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dan menyatakan bahwasanya manusia itu dalam kerugian. Innal insana lafi khusrin. Apabila Allah menyatakan bahawa manusia, maka termasuklah kita dan umat manusia yang seumpama dengan kita, mereka berada dalam kerugian. Kerugian ini adalah kerugian yang tak kuasa lagi kita nak takbir bagaimana kerugian. Tetapi kerugian cukup dengan kita beriman yang Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam kitab suci Al-Quranul Karim: "Qul innal khasirina allazina khasiruna anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah ala dzalika huwal khusranul mubin." Katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya kerugian itu ialah orang yang rugi diri dia dan anak isterinya, ahlinya pada hari kiamat, dengan sebab dia tidak dapat memasuki syurga Allah dan akan masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Itulah merupakan kerugian yang besar. Ma'asyaral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kerugian ini dalam Al-Quranul Karim banyak Allah Subhanahu wa taala menyatakan kerugian. Maka kerugian terbesarnya ialah mereka tak dapat masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Di antara akibat kerugiannya, kerana semasa hidup di dunia mereka tidak mengambil Islam sebagai agama dan sebagai ajaran hidupnya, maka mereka ini termasuk orang-orang yang rugi di hari akhirat nanti dan di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan siapa-siapa yang ambil selain daripada Islam sebagai agama, sebagai cara hidup, wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa-siapa yang ambil selain daripada Islam
sebagai cara hidupnya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menerimakan amalannya, walhal dia di hari akhirat nanti termasuk orang yang rugi, al-khasirin. Dan rugi ini banyak Allah Subhanahu wa taala mari duk cerita, di antaranya orang munafik, orang yang tidak ikhlas dalam beribadatnya, fahabitat a'maluhum fa asbahu minal khasirin, maka hancurlah amalan-amalan mereka, maka jadilah mereka itu orang-orang yang rugi. Ma'asyaral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat. Mereka orang yang beriman dan amalan saleh. Iman dan amalan yang saleh mutalazimatani, yang merupa mesti lazim melazimi, maka tidak jadi iman yang benar, iman yang sadiq, kalaulah tidak berbuah dengan amalan yang saleh. Begitu juga amalan yang saleh tidak dapat berbuah dan berhasil tanpa dengan iman yang benar. Karena kedua-dua ini mutalazimatani, satu lazim, mesti semesti di antara satu yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat kadat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramalan saleh, bagi mereka itu beberapa syurga Firdaus yang merupakan tempat tinggalnya di hari akhirat nanti, dan mereka tidak mau lagi berpindah di tempat yang lain. Dalam arti kata, Miko Ibnu Katsir menceritakan ayat ini, bahwasanya orang yang beriman dan beramal dengan amalan yang saleh, mereka ini dapat masuk syurga Allah Subhanahu wa taala dalam berapa syurga Firdaus, dan mereka berpuas hati dan bergembira dengan nikmat syurga yang Allah Ta'ala bagi pada mereka, dan mereka tidak perlu lagi, tidak hendak lagi kembali ke tempat-tempat yang lain, karena mereka dah bergembira dengan nikmat syurga Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka ini mesti berasasnya mereka jauh daripada sifat kerugian. Kalau mereka masih ada kerugian, mereka tidak juga dapat masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyaral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Tidak mencukupi dengan iman dan amal saleh tanpa kerja dakwah, kerana mari dengan wa mutlaqul jam'i, wa tawasau bil haqq, dan berwasiat menwasiat di atas kebenaran. Dalam arti kata, orang yang tidak ada kerugian, itu mereka yang kerja agama, wasiat, menyeru manusia di atas asas al-haq. Dakwah menyeru ummah, menyeru manusia di atas jalan al-haq. Karena al-haq itu hanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa qulil haqqu mir rabbik faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna lizzalimina naran ahata bihim suradikuha. Katalah ya Muhammad, al-haq itu dari Allah, al-haq dari Tuhan engkau. Siapa yang hendak ke faman syaa'a falyu'min, siapa-siapa yang mau kepada beriman maka hendaklah beriman. Siapa-siapa yang mau kekufuran maka hendaklah kufur. Inna a'tadna lizzalimina naran ahata bihim suradikuha. Sesungguhnya kami buat siap setia cadar untuk orang kafir, orang zalim, api neraka yang sangat panas, yang mengelubuni mereka, yang membakar mereka dan mengelubuni, menkhemah ke atas mereka. Ma'asyaral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Orang yang tidak ada kerugian, dan kita mesti yakin bahawa kerugian ini berhak terkena ke atas kita dan atas mana-mana manusia yang tidak mencukupi sifat-sifat dan syarat-syarat yang Allah Ta'ala telah menentukan dalam kitab suci dia. Di antaranya orang yang beriman, orang beramal saleh, dan orang yang watawasau bil haq watawasau bis sabr. Kerja dakwah,
Kerja tawasau bil haq, menyeru manusia supaya kembali kepada al-haq, kembali kepada kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, merupakan satu kerja yang berat. Kerja yang bukit bukau tak mampu memikulnya. Kerja yang makhluk lain tak mampu membawanya. Tetapi manusia yang cukup kejahilan ini sanggup memikulnya. Maka itulah kemuliaan anak Adam, kerana mereka sanggup membawa risalah ini. Risalah ini sangat berat dan dipenuhi dengan tuduhan dan rintangan, yang dipenuhi dengan permasalahan dan persiapan. Maka tugas ini tak mampu manusia itu membawa sahaja dengan tanpa kesabaran. Maka di sini perlunya watawasau bis sabr, adalah wasiat di atas kesabaran. Nabi SAW membawa risalah ini dipenuhi dengan serangan musuh, dan serangan itu bukan dari kalangan orang luar sahaja, bahkan juga dari kalangan keluarga dan keturunan dia juga. Ma'asyaral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Tetapi Allah perintah kepada Nabi SAW, wasbir ala ma yakulun wahjurhum hijran jamila. Maka hendaklah engkau sabar wahai Muhammad di atas serangan perkataan mereka, dan hijrahlah mereka dengan hijrah yang baik. Ma'asyaral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Imam At-Tirmizi ada menyatakan bahawa bagi orang bawa dakwah pikul risalah di atas asas al-haq, menyapa risalah dengan cara al-haq, maka di sana ada 5 geruk musuh yang akan menetai kepada para du'ah pembawa dakwah itu sendiri. Yang pertamanya ialah mukmin yahsiduh. Apabila kita bawa dakwah dengan cara sempurna, dan dakwah itu berasaskan kepada kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka di sana ada mukmin yang bersifat berdengki. Mereka ini buat 1001 macam supaya dakwah kita berhenti, ataupun risalah yang kita menyeru ini akan tergogat dan terlekat dan sebagainya. Karena ini merupakan satu pesanan dan janjian daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikut apa dinyatakan oleh Imam At-Tirmizi, bahwasanya akan menghadapi dalam kita bawa dakwah ini 5 grup. Yang pertamanya mukmin yahsiduh, orang beriman yang berdengki. Mereka ini mengetahui bahawa kebenaran yang kita bawa, mereka ini yakin dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah, tapi oleh kerana membawa kekurangan pengaruh, kejatuhan mereka dan sebagainya, maka tidak ada cara yang lain, bahkan mereka mesti berdengki ataupun sekat daripada perjalanan kelincingan dakwah. Ma'asyaral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, munafikum yabghuduh. Orang munafik ini akan benci. Mereka benci dan mereka marah terhadap pembawa risalah Allah Subhanahu wa taala dengan cara sempurna, dengan cara yang apa dinyatakan oleh Allah dan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, wal kafiru yuqatiluh. Orang kafir akan beri satu serangan kepada pembawa risalah dengan cara sempurna. Karena mereka mengetahui bahawa orang yang bawa betul-betul risalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mereka ini akan menjadi serangan hebat kepada dasar yang dibawakan oleh Fir'aun, Namrud dan Abu Jahal laknatullah. Ma'asyaral mu'minin. Yang keempat, wasyaitan yudilluh. Syaitan juga akan menyesatkan kita. Walaupun kita bawa dakwah dengan cara sempurna, bawa dakwah Alkitab wa Sunnah, kadang-kala syaitan mari menggugatkan, memfitnahkan perasaan hidup kita, menfitnahkan dakwah kita dengan kita menggunakan emosi dan sebagainya. Dalam hal ini Nabi SAW pernah tunjuk contoh bahawa dakwah ini mesti persiapan dengan sabar. Ketika orang Yahudi ambil kain serban Nabi, heret di tekak Nabi sehingga terbekas tekak Nabi, dan Umar minta nak bunuh orang yang heret kain di tekak Nabi, tapi Nabi SAW memaaf sehingga orang Yahudi ini memeluk agama Islam. Kerana orang Yahudi ini dia kata
Aku tengok sifat Muhammad ni, semuanya ada dalam Taurat. Daripada matanya, daripada tekaknya, dan tandanya, dan cakapannya, dan keturunannya. Aku dah baca lah kitab Taurat, semuanya benar. Hanya satu sahaja yang aku belum jumpa, yang mana sebutlah kitab Taurat, hilmuhu ghalabat ala ghadabih. Lemah lembut Nabi SAW dapat mengatasi emosinya. Lalu itulah aku cuba nak Muhammad ni tu emosi rasa marah, tapi dia dapat tim Muhammad maaf, maka tidak ada cara yang lain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka al-haq merupakan dasar dakwah, maka cara dakwah juga mesti kembali kepada al-haq, cara yang diajar oleh Nabi SAW, cara diajar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melalui nabinya SAW. Yang kelima, serangan dalam kita bawa dakwah, membawa risalah ini, wan nafsu yunazi'u, hawa nafsu kita sendiri yang mari duk berlawan lah hati kita. Kerana hawa nafsu ini juga dapat seorang itu dapat beradu daripada membawa risalah, dapat berhenti daripada bawa risalah Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyaral mu'minin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Demi jiwa dan penciptaan jiwa, sesungguhnya jiwa itu dicapakkan fujur, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Demi sesungguhnya jiwa itu, hati manusia dan jantung manusia itu dicampak dengan fujur, kejahatannya dan takwanya. Maka beruntunglah bagi mereka membersihkan hati mereka, dan celakalah mereka yang membiarkan hati mereka cemar dan rusak. Ma'asyaral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Hati kita ni, jiwa kita, nafsu kita ni, dia juga usaha supaya kita ni beradu bawa risalah, bawa dakwah. Cumanya kalau nafsu yang betul-betul takut pada Allah Subhanahu wa taala, seorang itu dapat membersihkan hati mereka. Nabi SAW ada sabda dalam satu hadis, bahwasanya hati manusia ni putih, bersih apabila dia melakukan satu maksiat, maka Allah akan capak dalam hati dia nuqtatun sauda, satu titik teh hitam. Maka semuanya hati itu bersih, cuma hanya satu titik je hitam. Apabila dia bertaubat dengan Allah Subhanahu wa taala, ataupun baca Quran, ataupun mengadakan haji, maka Allah akan bersihkan hatinya. Tetapi sebaliknya, bagi orang yang sentiasa mengadakan maksiat, melakukan kejahatan, Allah Ta'ala titik hati nuqtatus sauda, sehingga dalam hatinya berapa tepat hitam. Akhirnya hati dia dipenuh, disirap, dijaling dengan hitam. Maka tidak ada sedikit pun hati yang putih, bahkan menjadi hati hitam gelap. Maka apabila hati hitam ini, dia akan berpindahlah daripada kebaikan, dia rasa kejahatan itulah lebih baik. Ma'asyaral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Hati kita ni, apabila ada jahat, maka jahat lain yang mari. Ulama mari misal kata dalam rumah kita ni, kalau di bucu rumah ada siapa, orang tina kita geletak pempeh nak, kita pula geletak kulit makanan, kulit buah, anak pula geletak siapa. Walaupun di bucu itu bukan tepukan tong siapa, bukan tempat taruh siapa, tetapi oleh kerana ada siapa di betul tu, maka apabila tetamu mari, dia letak siapa di situ. Begitu juga hati manusia ni, apabila ada jahat, maka jahat lain akan mari dalam hati itu. Bermula pada tidak ikhlas, daripada ikhlas timbullah tipu, daripada tipu timbul riswah, daripada riswah makan benda haram, maka jadi daging dia tu titik, di daging darah daripada benda yang haram dan sebagainya. Begitulah hati manusia. Apabila mereka tu cemar hati dia, maka hati dia tu penuh dengan hitam, berletak.
maka apabila hitam maka susahlah nak terima Islam. Lalu tu ada sahabat Nabi SAW bertanya Nabi, setelah Nabi kata innal quluba tasda'u kama yasda'ul hadid qila wa ma jalauha qala qiraatul Quran wa zikrul maut. Sesungguhnya hati manusia itu berkarat seperti besi berkarat. Sahabat tanya bagaimana cara nak menjilahkan hati. Nabi kata ingatkan mati dan baca Quran. Ma'asyaral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan termasuk saya dan ikhwah sekalian lepas daripada orang yang rugi, kerana orang rugi itu akan masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ada cerita bahawa orang yang tak rugi ialah orang yang dapat berjaya lepas daripada api neraka. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Adakah aku nak tunjuk satu pekerjaan, satu perniagaan yang berjaya, yang labanya lepas daripada api neraka, iaitu beriman kepada Allah Taala sehingga ayat surah Saf. Ma'asyaral mu'minin rahimanikumullah. Malah sama-sama kita membela, mendidik kita dan keluarga kita supaya kita tak termasuk dalam ayat yang Allah mengatakan kita orang rugi. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa afawwidu amri innallaha basirun bil ibad. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nabi SAW ada cerita satu hadis yang diceritakan oleh Imam Abu Daud. Imam Zahabi mengatakan hadis ini adalah sahih, hadis cukup syarat oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, walaupun kedua-dua tidak keluarkan hadis ini, tapi hadis ini cukup syarat di atas keduanya. Hadis daripada Abdullah ibn Mas'ud. Nabi SAW bersabda, Inna awwala dakhala an-naqsu ala bani Israel. Kana ar-rajulu yalqa ar-rajula fayaqulu ya hadza ittaqillah wa da' ma tasna' fa innahu la yahillu laka. Sesungguhnya awal-awal jatuh kebinasaan ke atas Bani Israel, iaitu seorang lelaki apabila berjumpa dengan seorang lelaki, dia berkata, wahai seorang ni, beradulah buat maksiat. Apabila ulama-ulama Yahudi dan ulama Kristian dari kalangan Bani Israel berjumpa dengan orang-orang yang melakukan maksiat, dia berkata, wahai seorang ni, takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan beradulah buat maksiat, kerana ini Allah Taala tidak halal kat tangan kamu. Summa yalqahu ba'dal ghad wa la yamna'uhu wa syarab wa kana akilahu wa syaribahu wa qa'iduhu. Dan apabila pada keesokan dia berjumpa pula dengan seorang lelaki seumpama itu, maka dia tidak cegah dan tidak larang, bahkan dia makan, dia duduk, dia minum bersama dengan orang lelaki buat maksiat. Fa ila fa'alu zalika, apabila berlakulah demikian itu, daraballahu quluba ba'dihim ala ba', maka Allah Taala memasukkan hati setengah mereka itu akan setengah yang lain. Lalu Nabi SAW berfirman, lu'inal ladzina kafaru min bani Israel ala lisani Daud wa Isa bin Maryam zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Apabila seorang itu beradu kerja amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, dia duduk pula dengan sekali manusia yang buat jahat, dia makan minum sekali dengan mereka, maka Allah Taala akan memasukkan, ulama masyarah hadis ni, Allah Taala akan memasukkan di antara hati orang soleh dengan hati orang jahat itu satu. Jadi sama, maknanya orang soleh bersama dengan orang melakukan maksiat. Maka Allah, Nabi berfirman, sesungguhnya Allah Ta'ala telah laknat di atas Bani Israel melalui lidah
Nabi Daud dalam kitab Taurat, dalam kitab Zabur, dan lidah Nabi Isa dalam kitab Injil, kerana mereka ini melampaui dan derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini kita masih tengok banyak dari kalangan umat Islam. Dulu kita terdengar di sana sini masjid duk kata risuah tu haram, orang kecek risuah. Tapi di hari ini orang ada kecek risuah tu duk sekali orang bagi duit dah. Dengan alasan kata orang kita ni berhak jadi ketua, berhak jadi pemimpin, berhak jadi. Kalau kita tengok kepada kitab dalam Bazlul Majhul, orang yang kita nak kata seorang ni yang berhak, orang ni lebih sesuai, maka itu berhajat pada satu lajnah ataupun pada satu orang yang alim, yang warak dan soleh, yang adil dan amanah, maka orang inilah yang boleh mengatakan seorang ini yang lebih berhak. Maka itulah sebahagian ulama fiqh mengatakan harus kita pergi beli ataupun pergi bayar risuah. Itu pun bukan ittifaq dari kalangan para ulama. Tetapi di hari ini risuah menjadi satu kebiasaan dengan beralasan kata kita ni bukan bayar risuah, tapi kita beli hak kerana orang kita ni lebih berhak. Waliyazubillah. Kerana ini betul lah dengan hadis Nabi SAW. Ma'asyaral mu'minin, bersama-sama kita berdoa semoga kita termasuk orang yang kuat dan berpegang teguh pada agama Islam. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal 'afa wat tuqa. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junum wal juzam wa min sayyil asqam. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salata ya ibadallah.